Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita akan bicara sedikit berkenaan syarat-syarat sembahyang yang batin. Maklum, sembahyang itu dua sudut. Ada bagiannya yang zahir, ada bagiannya yang batin. Ada bagiannya yang nampak, ada bagiannya yang tak nampak. Dua sudut itu. Setiap keadaan apa yang kita depani dalam hidup dan kehidupan ini, dua sudut. Satu sudut yang nampak, satu sudut tak nampak. Ini nak bicara benda yang tak nampak, benda yang batin. Ini setengah daripada Ramadan. Berpuasa itu sangat-sangat berhubung dengan yang tak nampak. Sebab kita imsak, tahan diri itu mengukuhkan perhubungan ittisal dengan yang tidak nampak itu. Ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan ghaib, dengan yang tidak nampak itu. Yang tidak nampak itu dihubungkan dengan yang nampak. Dengan ada yang nampak itu, maka terang jelas nyata yang tak nampak. Sebab yang nampak itu menjadi dalil menunjukkan kepada yang tak nampak itu, madlul. Jadi dalil dan madlul itu berhubung. Apabila dalil madlul berhubung, sampailah kepada kenyataan hakikat kebenaran. Tapi kalau dalil dengan madlul terputus, maka sampailah kepada hakikat bahlul. Dalil madlul. Kalau dalil tidak ada madlul, yang tinggal bahlul lah. Ya, sebab itu bila sebut ilmu itu ataupun ma'rifah itu, mana tahu kenal itu, kalimat ma'rifah, tahu dan kenal. Tahu itu isyarat daripada pengetahuan pada akal. Kenal itu isyarat daripada pandangan mata itu. Isyarat daripada ilmul yakin, ainul yakin. Dua sudut itu. Dua sudut kemajuan kecemerlangan manusia, pada akalnya, pemikiran itu, dan pada pandangannya, penyaksian itu. Dua sudut. Bila manusia itu ilmunya sudah sampai kepada dua sudut, dua tahap itu, maka kecemerlangan, kemajuan, kesempurnaan, kukuh insan itu akan naik. Segala yang tersembunyi dalam diri insan itu akan naik, akan terus menjadi satu sebab musabab untuk menjadikan insan itu maju ke hadapan. Sebab itulah bila sebut ilmu, bila sebut ma'rifah itu, dihimpunkan kalimat ma'rifah itu dengan tahu dan kenal. Tahu kenal itu dikaitkan dengan ketetapan, yakni keyakinan. Tahu kenal yang yakin. Keluar yakin itu syak, zan dan waham. Tidak ada syak. 50 kepercayaan, 50 tidak percaya itu syak. Zan itu 75% kita percaya, yang lebih itu tidak percaya. Masih ada bahagian yang tidak percaya itu. Cuma bahagian yang percaya itu lebih banyak daripada bahagian yang tidak percaya. Adapun bahagian syak itu bersamaan keduanya, tidak percaya dan percaya itu timbangannya. Syak, zan, yang percaya itu lebih, tak percaya itu kurang. Waham, yang tak percaya itu lebih pula, yang percaya itu kurang. Itu waham. Yakin 100% kepercayaan. Itu yakin. Jadi sebab itu bila sebut al-ma'rifah ini, kalimat ma'rifah, pengenalan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu dengan arti kata liya'rifun, kenal itu. Kenal itu mestilah sampai kepada tahap 3 bersekali. Pertamanya itu al-jazmu, keduanya itu mutabiqu lil haqqi,
Dan yang ketiga itu an dalil. Jazam, ini ketetapan, keyakinan yang mengeluarkan diri insan itu daripada sudut syak, zan dan waham. Tidak ada bahagian itu. Kesangsian tidak ada lagi, bahkan yakin. Macam kita nak buka puasa itu, syarat buka puasa itu mesti yakin. Zan tak boleh, waham tak boleh, syak pun tak boleh. Sebab itu selalu kita peringatkan nak buka puasa itu, hadir atau belum waktu itu. Ada hadir waktunya, yakin atau syak, yakin atau waham, yakin atau zan. Syaratnya mesti yakin. Jadi bila kita makan dengan yakin itu, maka diharapkan yang masuk dalam jiwa hati itu yakin, tidak syak. Bukan sekadar makan saja. Sebelum makan itu, sebelum kita nak berbuka itu, iftar itu, mesti yakin. Mana hal kita itu yakin, pikiran kita itu yakin, tidak ada syak. Sudah yakin, yakin itu mesti dengan dalil. Dalil itu, dalil yang menunjukkan kepada madlul itu. Memang terang jelas nyata waktu sudah masuk. Umpamanya dengan terang jelas nyata waktu yang ada pada tangan kita itu menunjukkan, bukan jam kita saja, bahkan 10 orang jam itu sama waktunya. Jumhur pula lagi. Kalau seorang itu mungkin kesalahan, ya ada jumhur pula, ramai orang. Orang di dalam masjid, orang di luar masjid pun bersepakat waktunya sudah masuk. Yakinlah itu. Bila sudah ada dalil itu, naik yakin, barulah kita memegang buah tamar itu, memandang buah tamar itu, ya, pandang buah tamar itu, teringat kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat perhubungan, ya, perhubungan kita dengan ittiba' Nabi itu. Tengok buah tamar itu. Buah tamar ini makanan segala anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalahin. Ini makanan mereka. Maka di situ terhubung kita dengan perbuatan mereka itu. Lepas itu kita pun makan buah tamar itu dengan bismillah, merasai, mengecap dengan hal yakin yang penuh itu, tidak ada padanya syak, zan, waham. Dan yakin pula kita itu, yakin itu pula berbetulan dengan sebenarnya, yakni memang amalan segala anbiya, aulia itu berbuka mereka itu dengan tamar, berbetulan dengan kebenaran itu. Dan baginya dalil pula, memang ada dalil yang terang jelas nyata menunjukkan buka puasa itu dengan tamar. Kan bersekali itu, yakin, mutabiqul lil haq, an dalil, berhimpun padanya itu. Maka berhimpun 3 perkara di situ. Dalil itu menunjukkan kepada berbetulan dengan sebenarnya, mutabiqul lil haq itu, mutabiqul lil haq itu membangkitkan yakin, jazam itu. Kadang itu manusia mungkin ada dalil, ada bukti-buktinya, tapi kalau tidak ada sudut mutabiqul lil haq, berbetulan dengan sebenar, walaupun dalil, dalil itu satu bahagian, tak cukup dalil itu, mesti ada mutabiqul lil haq. Kalau seseorang itu baca ayat Al-Quran, dalil lah itu, tapi penerangannya itu tak betul, bahkan membetuli dengan yang batil, mutabiqul lil batil, tak jadi itu. Jangan kita terpelinga dengan orang mengatakan, oh ini dalil, ini hadis sahih, oh ini ayat Al-Quran. Yalah, pahaman kamu bagaimana itu, mutabiqul lil haq atau lil batil? Jangan kita terpelinga dengan orang memukul canang berkata, oh ini hadis sahih, oh ini ayat Al-Quran. Memang ayat Al-Quran, memang hadis sahih, tapi at-tafahum itu, bagaimana kamu faham ayat itu? Muafaqat itu tidak dengan jumhur itu. Ya, ialah kamu ada jam, semua orang ada jam, memang jam sahih. Ya. Tapi jam kamu tidak sama dengan jumhur itu. Orang cakap pukul 8, kamu cakap pukul 7.30. Lambat sikit jam kamu itu.
Ya, jangan ta'assub sangat dengan jam kamu itu. Nak lupa jumhur itu. Yang ramai 1000 orang cakap di sana itu bersanggahan dengan kamu. Ya, perjalanan umat daripada Nabi Allah Adam sampai kepada akhir zaman Nabi Muhammad terus disambungkan oleh sahabat sampai kepada ulama-ulama yang muktabar ini. Ini tradisi yang kukuh, ijma' ulama, qiyas. Kamu nak tinggal itu? Tiba-tiba nak tinggal itu. Kenderaan Islam telah maju daripada Uthman lagi. Uthman, kegemilangan Islam itu kemuncak pada zaman Uthman itu. Tidak tinggal mereka, itu mazhab. Tiba-tiba pula tak perlu mazhab, tak perlu ulama, cukup dengan hadis dan Quran. Nah, itu kena awasi. Sebab itu bila sebut bahagian ilmu atau makrifah pengenalan ini, mesti kita ingat 3 perkara itu. Al-jazmu mutabiqul lil haq an dalil. Dalil mutabiqul lil haq, jazam. Bila ada dalil itu mestilah mutabiqul lil haq. Mutabiqul lil haq itu mestilah menyampaikan kepada al-jazam, yakni menafikan syak, zan dan waham. Maka di situ tahqiq kita itu tetap. Bila tetap, tidak lagi bergenjak kiri dan kanan. Bila ada tetap itu tidak bergenjak kiri dan kanan itu, disitulah tercapainya satu sudut kegemilangan atau kegembiraan insaniah itu tetap. Manusia ini salah satu sudut daripada diri manusia itu ketetapan.